Selamat datang ke saluran YouTube Sherry on the Move, video ke-41 Ruangan Sherry and Berbicara. Untuk video kali ini, saya akan berkongsi dengan anda topik mengenai pandemik dan kesihatan mental. Apa yang ingin saya kongsikan di sini ialah berdasarkan dari pengalaman saya sendiri. Walau bagaimanapun, mungkin ia dapat memberikan pengajaran ataupun tips kepada anda. Sejak bermulanya pandemik COVID-19 sehinggalah sekarang ini, saya pasti semua orang merasai kesannya, termasuklah diri saya sendiri. Cuma setiap orang itu kesannya berbeza. Ramai orang yang hilang pekerjaan, hilang mata pencarian, termasuklah saya lihat sahabat-sahabat saya sendiri. Tetapi Alhamdulillah, bagi saya dan suami, rezeki pandemik tahun 2020 berbeza kerana rezeki bertambah. Alhamdulillah. Cuma apa yang sangat ketara dan terkesan ialah sejak bermulanya pandemik, saya dan suami tidak dapat pergi mengembara. Setiap tahun kami pasti akan melakukan kembara berkereta, road trip, dan sebulan sekali atau sebulan 2 kali kami pasti akan pergi ke USA, dan paling dekat ialah kami akan turun ke Seattle. Pemanduan hanya lebih kurang 1.5 jam sahaja. Kami ke sana kadang-kadang pergi hanya untuk 2 hari atau 1 hari, atau kadang-kadang kami hanya pergi day trip, hanya sekadar untuk pergi makan. Jadi apabila tidak dapat pergi ke luar negara, rasa terkurung di dalam Canada memang sangat terkesan bagi frequent traveller, pengembara kerap. Suami saya bekerja sebagai essential worker, dia memang boleh pergi ke luar negara. Cuma yang saya maksudkan ini apabila kami berdua pergi secara leisure, secara makan angin, itu memang tidak dapat kami lakukan berdua. Itu ialah kesan pertama. Yang kedua pula, apabila saya nyatakan tadi yang rezeki kami berdua menyebelahi kami pada tahun lalu, suami saya memang sangat sibuk pada tahun lalu dan jadualnya sangat berubah-ubah. Cutinya juga dipendekkan. Tahun lalu memang beliau kurang ada di rumah. Itulah kesan keduanya. Kami memang biasa berjauhan, memang saya biasa ditinggalkan. Tetapi pada tahun lalu, saya ditinggalkan lebih lama berbanding sebelum pandemik. Bila kami tidak dapat pergi mengembara, semua kedai-kedai atau perniagaan ditutup kecuali hanya essential sahaja. Pasar raya dan farmasi, restoran juga ditutup. Saya dan suami memang kerap makan di luar, dan kami juga selalu lepak di kedai kopi, di kedai Starbucks. Itu adalah perbezaan yang ketiga di mana aktiviti seperti itu tidak dapat lagi kami lakukan. Satu lagi perbezaan ketara ialah apabila saya tidak dapat pergi window shopping selalu. Saya sangat terkesan di situ kerana pusat membeli belah hanya terletak di seberang jalan di rumah saya sahaja. Jadi aktiviti window shopping, aktiviti senaman kaki, senaman mata, saya lakukan hampir setiap hari. Jadi apabila pandemik berlaku, pusat membeli belah tutup, memang ia sangat-sangat saya terasa. Walau bagaimanapun, nasib baiklah ada 2 farmasi berdekatan yang dibuka sepanjang pandemik. Farmasi ini bukan farmasi kecil-kecil, tetapi besarnya memang sebesar pasar raya. Selain ubat-ubatan, memang macam-macam dijual. Nasib baiklah 2 farmasi ini terletak berdekatan dengan saya. Salah satunya di dalam pusat membeli belah di hadapan rumah saya ini. Selang 2 hari saya pasti akan pergi ke farmasi itu, walaupun terpaksa berbaris. Bila kita masuk tu ada limit. Saya masuk sekadar cuci mata. Saya hanya beli 1 coklat saja. Saya minat coklat, tetapi saya bukanlah kerap makan coklat. Tetapi apabila ada coklat murah, kebetulan ada diskaun selepas hari Easter kan, dah ada diskaun tu, saya beli. Kalau saya tak beli coklat pun, kadang-kadang saya belilah apa-apa snack, makanan ringan. Sekurang-kurangnya ada sesuatu yang boleh saya beli. Saya rasa bersyukur kerana farmasi ini yang membantu saya dalam menjaga kesihatan mental di dalam musim pandemik ini. Apabila saya pergi ke farmasi yang terletak di dalam pusat membeli belah di hadapan rumah saya ini, saya berpeluang masuk di dalam bangunan pusat membeli belah ini. Walaupun semua kedainya tutup, tetapi ada pengawal keselamatan
dan kami masih lagi boleh masuk ke dalam untuk laluan yang senang untuk pergi ke farmasi. Saya akan tunjukkan dengan anda gambar-gambar yang saya rakamkan di mana keadaan pusat membeli belah sunyi sepi. Perkara yang terkesan dari pandemik ini yang paling saya rasakan sangat berat untuk diterima apabila sekatan sempadan dan juga sekatan untuk mengembara itu memang saya dapat rasa terkesan, terutamanya pada penghujung tahun lalu apabila ibu saya sakit dan kemudian ibu saya pergi pada bulan Disember. Saya tidak dapat pulang. Kalau saya pulang sekalipun, saya sudah terlambat dan saya perlu menjalani kuarantin. Sejak pandemik bermula, terjadinya banyak kes bunuh diri. Seperti yang pernah saya katakan sebelum-sebelum ini, setiap orang mempunyai kesihatan mental. Bezanya sama ada ia dijaga ataupun tidak dijaga ataupun perlu dirawat. Begitu juga sejak pandemik bermula, ramai orang yang kesihatan mentalnya terjejas, sama ada serius atau tidak. Yang serius itu boleh saya katakan sehingga tahap mereka terus bunuh diri. Lain orang, lain masalahnya, dan begitu juga tahap kesihatan mental mereka juga berbeza. Kemudian sejak dari pandemik bermula sehinggalah ke hari ini, ramai orang yang terlalu takut dengan virus ini. Tidak dinafikan, ya, COVID is real. Virus memang ada. Tetapi ramai orang yang takut dengan virus ini sehingga membuatkan kehidupan seharian mereka terjejas dan ia juga telah menjejaskan kesihatan mental mereka. Ramai orang yang sehingga ke hari ini berasa seperti paranoid terhadap virus. Daripada orang tu tidak dapat OCD, boleh jadi dapat jadi OCD. Sehingga kan dah basuh tangan pun terlalu takut. Saya lihat di tempat-tempat awam, orang takut nak buka pintu guna tangan. Ada yang guna kaki, ada yang guna siku. Dari segi penjagaan kebersihan diri, saya sudah praktikkan sejak sebelum pandemik lagi. Saya sudah mula membawa tisu lembap dan juga hand sanitizer sejak dari dulu lagi. Sewaktu mengembara, dua barang ini memang selalu ada di dalam beg saya. Dan sebelum pandemik lagi, apabila saya pergi ke tempat awam, apabila saya ingin buka pintu di pusat membeli belah ataupun di tandas awam, saya pasti akan gunakan tisu. Dan kalau saya tidak ada tisu, saya tetap akan gunakan tangan saja. Tetapi tangan di sebelah satu lagi, saya sudah siap sedia dengan saya punya hand sanitizer. Dan sebelum pandemik juga, saya akan lap dengan air permukaan toilet bowl. Di sini juga saya akan kongsikan dengan anda gambar sewaktu saya menetap di Perth, Western Australia pada tahun 2009 dan 2010 di rumah suami saya. Hand sanitizer sejak 12 tahun lalu ada botol besar di dalam rumah kami. Jadi dari segi kebersihan di tempat awam di musim pandemik ini memang tidak ada masalah bagi saya. Selain dari saya sudah biasa dengan menjaga kebersihan, penambahannya ialah hanya memakai pelitup muka. Di mana tempat yang disuruh pakai pelitup muka, kita pakai. Di Vancouver, terutamanya di pusat membeli belah berdekatan dengan tempat saya ni, ramai penduduk dari Asia, dari China. Jadi mereka ini bukan pandemik pun mereka sudah mula pakai pelitup muka. Jadi saya rasakan ini adalah satu perkara biasa. Kerana itulah dari segi kebersihan di musim pandemik memang tidak ada perbezaan. Jujur saya katakan pada tahun lalu 2020 saya tidak terlalu risau mengenai virus ini. Bukanlah saya langsung hiraukan. Saya masih lagi jaga kebersihan dan pakai pelitup muka. Yang penting ialah saya ingin kembali pulih. Saya punya cita-cita ialah ingin mengurangkan dos ubat-ubatan dan saya juga ingin turunkan berat badan. COVID ni saya rasa saya tolakkan ke tepi.
Tahun lalu adalah sebenarnya sangat mencabar kesihatan mental saya, bukan sebab COVID, tetapi kerana saya mengalami masalah berat badan yang naik. Berat badan saya mulai naik secara perlahan-perlahan pada tahun 2019 sejak saya mula mengambil ubat-ubatan. Kemudian tahun lalu nampak ianya makin naik mendadak, begitu drastik sekali. Salah satu kesan sampingan ubat-ubatan yang saya ambil ialah saya overweight, terlebih naik. Saya ibarat seperti sudah jatuh di tipe tangga kerana saya mengalami berat badan naik akibat daripada kesan sampingan ubat, dan apabila sudah overweight, saya dapat kesan sampingan overweight pula. Kesan sampingan overweight ialah di mana kaki saya bengkak apabila saya melakukan kembara di dalam Kanada selama hampir sebulan. Kaki saya tidak sihat, bengkak, jalan pun terhencut-hencut. Di tubuh saya timbulnya banyak kapilari-kapilari darah. Kemudian saya ada heartburn. Saya terpaksa pergi berjumpa doktor, dan saya sendiri yang mengambil ujian darah untuk melihat sama ada saya mengalami kencing manis ataupun mengalami masalah kolesterol. Tetapi alhamdulillah tidak ada. Sejak dari itu saya cuba untuk menurunkan berat badan. Gym di apartmen saya ditutup akibat COVID. Kaki saya pula bengkak. Jadi bagaimana cara untuk saya melakukan senaman? Pada awalnya saya buntu, kemudian baru saya cuba yoga di rumah. Saya beli yoga mat dan saya cuba lakukan yoga. Lebih kurang 1 atau 2 bulan selepas itu, memang saya ada turun lebih kurang 3-4 kilogram, tapi berat itu naik semula walaupun saya lakukan diet. Begitulah sehingga ke hari ini. Tubuh saya tidak dapat kembali seperti sebelum saya mengambil ubat-ubatan. Kalau dahulu saya baju saya boleh pakai extra small, small atau medium. Tetapi sekarang saya pakai large, extra large. Dan kadang-kadang saya pergi ke plus size 0XL. Perubahan berat dan juga tubuh badan saya ini sebenarnya yang mengganggu fikiran saya. Tetapi saya tetap cuba untuk menjaga kesihatan mental supaya tidak terjejas. Saya sebenarnya sangat terkesan. Saya sebenarnya rasa sedih. Saya rasa macam stres kerana saya tidak dapat turunkan berat badan sudah hampir 2 tahun lebih. Saya bukan nak cakap besar, tetapi berdasarkan dari pengalaman-pengalaman saya dahulu sebelum saya mengambil ubat-ubatan pada tahun 2019. Sebelum itu, walaupun saya pernah naik 5 atau 10 kilogram, apabila saya lakukan diet dan senaman, pasti akan turun semula, pasti berjaya. Tetapi sejak saya ambil ubat-ubatan pada tahun 2019 sehingga sekarang, boleh saya katakan ia memberi tekanan perasaan kepada saya, tetapi saya kawal. Tekanan ini membuatkan saya rasa saya menangis di dalam hati. Saya menangis dalaman, saya tidak menangis di luar. Kerana kalau saya menangis di luar, bermaksud saya rasakan saya kalah. Kerana itulah saya cuba kawal juga. Saya tidak tunjukkan kesedihan walaupun di hadapan suami saya. Kadang-kadang suami saya pun ada ketawa apabila melihat bentuk badan saya yang sudah berbeza. Tetapi apabila dia ketawa ataupun dia buat lawak, saya pun buat muka kartun, saya pun buat muka lawak, saya pun cuba buat lawak jenaka di hadapan beliau. Sebenarnya saya menangis di dalam. Bukan saya tidak mahu diet, bukan saya tidak mahu kurus, tetapi saya dah cuba. Saya seolah-olah seperti saya macam sudah angkat bendera putih. Saya give up untuk terlalu memikirkan yang saya ingin kurus. Lebih baik saya fokuskan semula untuk kembali pulih dari segi OCD yang saya alami. Mengapa saya katakan sebenarnya saya mengalami tekanan apabila melihat perubahan berat dan tubuh badan saya. Apabila saya katakan yang saiz pakaian saya bertukar, mungkin orang lain rasakan itu adalah perkara biasa. Tetapi ia adalah satu perkara luar biasa bagi saya. Seperti yang saya katakan tadi, sebelum saya mengambil ubat-ubatan, saya pernah naik berat badan, saya pernah juga tidak muat memakai beberapa baju atau seluar. Tetapi apabila saya lakukan diet dan senaman semula dan jaga pemakanan, baju dan seluar itu saya boleh pakai semula. Tetapi sekarang tidak boleh lagi. Pemakanan, diet dan senaman saya nampaknya tidak membuahkan hasil
Yang menyedihkan ialah apabila hampir 100% ataupun lebih kurang 90% koleksi pakaian saya sudah tidak muat. Saya telah pun pergi derma dan ada yang saya telah jual, walaupun banyak koleksi itu adalah koleksi kesayangan saya. Memang sedih, memang sangat sedih. Bermula tahun lalu sehingga ke tahun ini memang saya banyak beli baju-baju baru. Seperti yang saya katakan tadi, saya tidak mahu stres atau tekanan mengenai berat badan ini menjejaskan apa yang sedang saya alami sekarang. Saya sekarang dalam proses masih lagi ingin pulih, jadi saya tidak mahu tubuh badan saya ini menjadi penambahan untuk menjejaskan lagi kesihatan mental. Saya tidak mahu. Di dalam 2 tahun ini, bila saya memikirkan mengenai berat dan tubuh badan saya, kadang saya seperti ada 2 watak. Watak yang pertama ni akan cakap, selama ini aku buat diet semua menjadi, aku pasti akan lakukan juga, aku pasti akan kurus semula. Tetapi watak saya yang lagi satu ni akan cakap, kesihatan mental saya lebih penting. Yang penting walaupun tubuh badan saya naik, tetapi kesihatan mental saya tidak terjejas. 2 watak ini selalu bergaduh. Baru-baru ini apabila saya berpeluang sekali lagi melakukan Zoom meeting, berbual dengan doktor pakar saya telah ceritakan mengenai kesedihan saya mengenai tubuh badan saya, dan beliau menasihatkan supaya katanya kesihatan mental lebih penting. Asalkan tubuh badan sihat, yang perlu dijaga ialah kesihatan mental dan juga journey dalam pemulihan saya. Sebenarnya untuk menjaga kesihatan mental, kita perlu pentingkan diri sendiri. Kita perlu jadi selfish untuk menjaga kesihatan mental kita. Begitu juga yang saya lakukan terhadap diri saya sejak bermulanya pandemik. Saya mahu fokuskan untuk kembali pulih. Saya perlu kawal, saya perlu berhati-hati selalu. Jadi itulah fokus saya. Oleh kerana saya tidak dapat pergi mengembara selama 2 tahun, saya banyak lakukan aktiviti-aktiviti lain. Saya teruskan dengan apa sahaja perkara yang saya minat. Apa lagi cara saya yang boleh dikatakan selfish dalam menjaga kesihatan mental saya. Demi untuk menjaga kesihatan mental, walaupun saya menonton berita di televisyen setiap hari, saya baca banyak artikel di dalam internet, tetapi sebenarnya saya sudah malas untuk mengambil tahu tentang berapa kes COVID setiap hari, sama ada di dalam provinsi saya di British Columbia ataupun di dalam Canada ataupun di negara-negara lain ataupun di serata dunia untuk melihat statistik dan sebagainya. Saya tidak minat. Mengapa ada orang yang melihat statistik itu, kiraan kes setiap hari, sekiranya anda rasa ia akan menaikkan kerisauan? Apa yang perlu kita lakukan? Kita tidak boleh buat apa-apa, kan? Begitulah saya cakap tadi, kita kena pentingkan diri sendiri. Yang penting kita jaga kebersihan. Kita jaga kebersihan di tempat awam, pakai pelitup muka, lakukan penjarakan fizikal. Yang lain memang di luar kawalan kita. Kerana itulah apabila saya menonton TV, apabila ada cerita mengenai COVID, ya saya dengar, saya tengok. Kalau keluar keputusan kes harian, okey, saya tengok sekali lalu saja. Tidaklah terlalu saya nak fikirkan, oh hari ni berapa, esok berapa, lepas tu nak buat perbandingan pula hari ni dengan minggu lalu ataupun dengan bulan ini dengan bulan lalu. Tak payah. Bagi saya, personally, itu tak penting untuk saya. Satu lagi, kita pun tahu apa itu norma baharu. Seperti yang saya ulang-ulang tadi,
Dari segi kebersihan diri, dari segi basuh tangan, dari segi pakai pelitup muka, itu tanggungjawab individu. Tidak perlulah kita kerap memesan kepada orang lain, jangan lupa pakai face mask, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa hand sanitizer. Apa tu? Kan? Sekarang ni dah hidup dalam norma baru. Setiap orang perlu tahu tanggungjawab sendiri. Walaupun bukan musim pandemik pun, kebersihan tangan, kebersihan diri itu penting. Tidak perlulah terlalu nak pesan kepada sahabat-sahabat anda suruh pakai mask dan sebagainya. Janganlah. Satu lagi ialah mengenai vaksin. Kenapa ramai orang suka tanya, awak cucuk ambil vaksin apa? Sebenarnya pertelagahan mengenai vaksin ini membuatkan persahabatan, persaudaraan boleh terjejas. Saya bukan anti vaksin. Saya bukan takut jarum. Tetapi secara jujur dan secara peribadi, saya tidak setuju apabila banyak negara yang memaksa rakyat dan penduduknya pergi mengambil vaksin. Tidak ada undang-undang bertulis, tetapi mengapa saya katakan ia memaksa? Kerana jika tidak pergi ambil vaksin, jika tidak pergi cucuk, kita tidak dapat pergi ke tempat awam, kita tidak dapat pergi ke restoran dan sebagainya. Jadi ia sebenarnya memaksa dalam secara halus. Saya bukan anti vaksin, saya bukan takut jarum, dan saya tidak setuju apabila kerajaan mana-mana negara yang memaksa rakyat atau penduduknya pergi cucuk. Negara-negara musim sejuk, penduduk digalakkan mengambil flu shot apabila tibanya musim sejuk. Saya tahu mengenai flu shot ni sejak saya mula berhijrah di Australia lagi. Saya tidak pernah ambil dan ia bukannya paksaan. Tidak ambil flu shot tidak didiskriminasi. Tidak ambil vaksin untuk COVID didiskriminasi. Kerana itulah saya cakap, vaksin ini menyebabkan pertelagahan. Saya hormati orang yang mengambil vaksin dan saya juga menghormati orang yang tidak ambil vaksin. Itu hak mereka. Pendapat saya sebenarnya saya tidak suka. Saya sebenarnya tidak suka dipaksa. Saya bukan antara orang yang paling awal pergi ambil vaksin dan saya juga bukan orang yang terakhir-terakhir kena ambil vaksin. Saya di pertengahan. Saya sebenarnya dipaksa. Kalau saya tidak pergi ambil vaksin, tidak boleh makan di luar, saya tidak boleh tengok konsert, saya tidak boleh pergi menonton hoki di arena, saya tidak dapat pergi kelas luncur ais, saya tidak boleh keluar daripada Kanada. Jadi kehidupan saya akan terjejas. Sewaktu saya mengambil vaksin di cucuk, jururawat itu kata tahniah kerana sudah ambil vaksin. Di dalam hati saya cakap, ya, saya terpaksa. Kerajaan yang suruh. Sekali lagi saya pesan, hormati orang yang tidak pergi mengambil vaksin. Mereka ada sebab tersendiri. Orang yang tidak mengambil vaksin juga perlu hormati orang yang mengambil vaksin. Jaga tutur kata. Masing-masing ada hak sendiri. Saya hormati. Dan selepas ini janganlah tanya orang tu sudah ambil vaksin apa, tak perlulah. Anda suka tak kalau ada orang cakap sudah pergi test pap smear? Macam mana anda rasa? Ambil vaksin ini ialah perkara yang sulit. Ia tidak perlu diberitahu, tidak perlu kecoh sebenarnya. Tidak perlu cerita di dalam media sosial. Dunia ini sudah terlalu banyak diskriminasi. Jadi tidak perlulah kerana orang itu tidak cucuk, tidak ambil vaksin, ada diskriminasi pula terhadap mereka. Ambil vaksin pun orang masih boleh mendapat COVID. Orang yang tidak ambil vaksin pun tidak dapat COVID. Jadi sekali lagi secara peribadi, jangan menilai dan jangan bergaduh putus saudara persahabatan semata-mata orang itu tidak ambil vaksin. Sekarang ini pula sudah ada varian baru pula. Apabila ada varian baru, banyak negara yang sudah panik dan juga ramai orang juga yang sudah mula takut. Bagi pendapat saya, senang saja. Kita perlu tetap kekalkan kebersihan kita. Di mana tempat yang disuruh pakai pelitup muka, pakailah. Di sini banyak tempat yang tidak disuruh pakai pelitup muka, tapi saya tetap pakai. Cuma bila saya dah macam lemas sikit baru saya buka. Kemudian saya pakai semula. Sekali lagi, untuk menjaga kesihatan mental saya pentingkan diri sendiri. Apabila bercerita mengenai varian baru ni, saya hanya dengar sekali lalu saja. Saya tonton berita tapi sekadar sekali lalu saja. Saya tidak mahu benda-benda ini akan lagi bebanan dalam kepala saya. Ramai juga yang berkata mengenai vaksin, ubat dan juga pandemik ini sebenarnya adalah erti kata lain, ia sebenarnya untuk kepentingan ekonomi politik di setiap negara.
saya sebenarnya setuju. COVID menjadi bahan politik di banyak negara, terutama juga dalam negara ini yang baru beberapa bulan lalu mengadakan pilihan raya. COVID juga dijadikan topik atau bahan untuk menarik pengundi. Ia juga membabitkan ekonomi dunia. Ada terdapat kepentingan orang lain di situ. COVID ini tidak akan lenyap begitu sahaja. Jadi kepada orang yang terlalu takut dengan virus dan pandemik ini, sampai bila mereka perlu takut? Ada yang tidak mahu keluar rumah, ada yang masih tidak mahu berjumpa dengan orang. Kalau orang yang tidak mahu keluar rumah, itu terpulang. Jika itu membuatkan kesihatan mental mereka baik, bagus, tidak keluar rumah, baguslah. Tetapi bagi saya, sudah cukup. Tidak perlu lagi mengawal terlalu ketat penduduk-penduduk di dalam negara. Apabila sudah ada cukup 2 vaksin, sebenarnya sudah cukup. Dulu kata 2 vaksin sudah cukup. Sekarang ada lagi booster shot. Selepas booster shot apa lagi? Syarikat yang membuat vaksin ni seronok, mendapat keuntungan. Bagi saya, cukuplah 2 tahun ni, sudah cukup. Saya sudah memang tidak tahan. Saya sebenarnya tidak suka apabila kerajaan masih lagi menyekat rakyatnya. Sedangkan rakyat dan penduduk sudah pun mengambil vaksin yang dipaksa untuk ambil. Saya mahu keluar seperti biasa. Saya mahu pergi ke shopping center. Saya mahu window shopping. Saya mahu lakukan senaman. Saya mahu pergi tengok konsert. Saya mahu menyaksikan hoki di arena, makan di restoran. Kerana itu semua menyihatkan lagi kesihatan mental saya. Begitulah sedikit sebanyak mengenai pengalaman saya dalam menjalani kehidupan sepanjang pandemik yang bermula sejak Mac 2020. Sekali lagi ingin saya pesan, pentingkan diri sendiri demi untuk menjaga kesihatan mental anda. Buatlah apa yang anda rasakan selesa dengan kehidupan harian anda. Tetapi jangan paksa orang lain lakukan sama seperti yang anda lakukan. Saya berhenti di sini. Terima kasih kerana sudi menonton video saya. Kepada anda semua, jaga diri, jaga kesihatan mental dan fizikal. Be kind to your mind. Bye.